Sekarang saya jemput Yang Berhormat Taiping. Salam sejahtera, selamat petang dan terima kasih kepada semua yang masih bersama dalam Dewan Yang Mulia ini serta seluruh rakyat yang mengikuti siaran langsung di luar sana. Taiping mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua atas ruang yang diberi kepada Taiping mengambil bahagian dalam perbahasan Belanjawan 2022 di peringkat dasar. Taiping akan mengambil peluang ini membincangkan prestasi kewangan pada tahun 2020 berbanding tahun sebelumnya, kerana Taiping percaya bahawa sekiranya kelemahan dan kesilapan yang lalu tidak ditangani dengan baik dan teliti, ia akan diulangi pada masa yang akan datang. Tuan Yang di-Pertua, Taiping rasa terpanggil untuk membangkitkan beberapa penunjuk ekonomi yang merisaukan yang tercatat dalam Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan tahun 2020. Yang pertama, kadar defisit berbanding KDNK, iaitu keluaran dalam negara kasar pada tahun 2020 yang meningkat sebanyak 80%. Setelah meneliti Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan tahun 2020, didapati defisit kerajaan persekutuan pada tahun 2020 adalah sebanyak 87.65 bilion ringgit Malaysia, iaitu 6.1% berbanding KDNK. Jika dibandingkan dengan 3.4% pada tahun 2019, kadar defisit kepada KDNK telah meningkat dengan dahsyat sekali, iaitu hampir 80%. Seperti yang tercatat dalam muka surat 4 Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan tahun 2020. Peningkatan kadar defisit sebanyak 80% ini terbukti kegagalan Perikatan Nasional dalam urusan kewangan negara. Taiping masih ingat dengan jelas sewaktu pembentangan bajet 2020 oleh Yang Berhormat Bagan selaku Menteri Kewangan ketika itu. Unjuran kadar defisit kepada KDNK hanya disasarkan pada kadar 3.1%. Tuan Yang di-Pertua, yang kedua, amau pinjaman yang begitu besar untuk membiayai pemberajaan. Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan juga mempamerkan satu lagi isu yang membimbangkan, iaitu pinjaman yang berterusan dengan amau yang begitu besar sekali. Pada tahun 2020, wang sejumlah 194.56 bilion ringgit Malaysia daripada terimaan yang berjumlah 18.85 bilion ringgit Malaysia adalah dari sumber pinjaman. Dengan kata lain, 47% daripada bayaran yang dibuat oleh kerajaan pada tahun 2020 adalah dari wang pinjaman. Negara kita hanya mampu menjana kutipan hasil sebanyak 219.06 bilion ringgit Malaysia, iaitu bersamaan dengan 53% yang dibelanjakan pada tahun 2020. Pinjaman yang besar dan berterusan amat merisaukan kerana ia bakal menjejaskan kedudukan kewangan kerajaan persekutuan. Tuan Yang di-Pertua, yang ketiga, nisbah kadar hutang kepada KDNK yang kian meningkat. Penyata Kewangan pada tahun 2020 tersebut turut mencatatkan peningkatan sebanyak 18.48%, iaitu dari 52.5% pada tahun 2019 kepada 62.2% pada tahun 2020. Kesemua indikator ekonomi yang tersebut jelas membuktikan
kegagaran Kerajaan Perikatan Nasional mentadbir negara. Walaupun ramai daripada pihak kerajaan di sebelah sana memilih untuk kambing hitamkan pandemik COVID-19 sebagai alasan yang mengakibatkan kejatuhan ekonomi yang dihadapi sekarang. Pada pendapat Taiping, kemelut politik yang dialami 20 bulan yang lalu merupakan punca utama yang menyebabkan ekonomi negara bukan sahaja kehilangan pertumbuhan, malahan mengalami kemelesetan ekonomi yang begitu teruk sekali. Tuan Yang di-Pertua, kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional dalam usaha menangani pandemik COVID-19 telah mengakibatkan kejatuhan prestasi kewangan Kerajaan Persekutuan. Impaknya jelas terkesan apabila sistem ekonomi mengalami penurunan signifikan kutipan hasil dan pada masa yang sama peningkatan signifikan perbelanjaan awam dan peningkatan hutang awam. Dalam usaha kerajaan memastikan ruang fiskal negara yang mencukupi untuk menghadapi pandemik COVID-19 dengan meningkatkan had statutory hutang daripada 55% daripada KDNK kepada 60% dan kemudiannya 65% secara sementara sehingga tahun 2022. Usul ini telah menerima sokongan yang padu daripada semua pihak termasuk ahli Dewan Rakyat Pembangkang kerana ia melibatkan kepentingan semua rakyat. Tuan Yang di-Pertua, setelah menerima sokongan padu meningkatkan had statutory hutang secara sementara sehingga tahun 2022. Kini persoalan yang bangkit ialah apakah perancangan kerajaan khasnya Kementerian Kewangan dalam usaha mengukur semula sistem kewangan negara. Pembentangan Belanjawan 2022 pada minggu yang lalu sekali lagi mengecewakan dan membimbangkan rakyat Malaysia, baik golongan B40, M40 dan juga T20 kerana tidak mempamerkan perancangan yang holistik dalam usaha mengembalikan semula kedudukan hutang statutory ke paras asal iaitu 55%. Cabaran yang lebih ketara, Belanjawan 2022 merupakan satu lagi bajet defisit terus meminjam untuk menampung pembelanjaan tahun depan. Tiada langsung rancangan membiayai hutang, pada hakikatnya akan meminjam lagi untuk membayar faedah ke atas hutang yang terkumpul. Belanjawan 2022 yang bertema Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera akan kekal gagah meningkatkan prestasi ekonomi negara sekiranya pihak kerajaan tidak berazam untuk menangani kelemahan dan dalam sistem pentadbiran kerajaan. Tuan Yang di-Pertua, 2 minggu yang lepas, rakyat sekali lagi terkejut dengan penemuan laporan Ketua Audit Negara tahun 2020 mengenai isu ketidakpatuhan kementerian dan Jabatan Persekutuan terhadap pengurusan kewangan yang menyebabkan isu pembayaran tidak teratur, kerugian wang awam dan pembaziran kepada kerajaan berjumlah 620.07 juta ringgit Malaysia. Banyak kelemahan telah dikesan menurut laporan tersebut. Daripada 510.49 juta ringgit Malaysia, pembayaran tidak teratur, antaranya termasuk 499.19 juta ringgit Malaysia membabitkan bayaran tuntutan perkhidmatan penyelenggaraan tanpa pengesahan di Majlis Keselamatan Negara. Tuan Yang di-Pertua, bagi membolehkan tindakan pembotolan dan penambahbaikan diambil,
Ketua Audit Negara telah mengemukakan 29 show, iaitu 4 show untuk pengesahan penyata kewangan dan 25 show untuk pengauditan pemantauan kementerian dan Jabatan Persekutuan untuk dipertimbangkan pelaksanaannya oleh kementerian dan jabatan. Soalan yang timbul di sini, apakah tindakan susulan pihak kerajaan terhadap show-show yang dicadangkan? Adakah kerajaan akan mengambil tindakan yang serius dan tegas dalam menangani salah laku yang ditemui? Tuan Yang di-Pertua, Taiping juga mengambil kesempatan ini merekodkan penghargaan kepada usaha-usaha yang konsisten Jabatan Audit Negara dalam kerja-kerja pengauditan pemantauan selama ini. Taiping turut terpanggil membangkitkan semula cadangan Jabatan Ketua Audit Negara dikeluarkan daripada Jabatan Perdana Menteri dan diletakkan di bawah Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen. Meneriti laporan akhbar pada 13 Ogos 2018, Perdana Menteri ketika itu, Yang Berhormat Langkawi, telah mengumumkan bahawa Kabinet dalam satu mesyuarat khas telah bersetuju menubuhkan suatu jawatan kuasa dalam usaha mengurangkan kuasa Perdana Menteri dan kerajaan berhubung pelaksanaan tindakan anti rasuah di negara ini. Pengumuman tersebut telah disambut baik oleh semua pihak. Menurut laporan yang diterima pada ketika itu, Jawatan Kuasa Pilihan Khas itu akan memutuskan pelantikan Ketua Audit Negara dan anggota Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia serta peruntukan belanjawan bagi kedua-dua agensi itu. Taiping memohon satu jawapan yang menyeluruh daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenai pelaksanaan keputusan tersebut. Adakah reform yang bakal memanfaatkan negara akan dihidupkan semula? Tuan Yang di-Pertua, Terrumuskan YB. Ya, seminit. memandangkan kedudukan prestasi kewangan negara terkini yang kurang meyakinkan akibat kelemahan pentadbiran, Taiping percaya bahawa pengeluaran agensi pengauditan dan pencegahan rasuah dari Jabatan Perdana Menteri dan diletakkan di bawah Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen akan membantu negara kita kembali maju di landasan pembangunan yang holistik. Taiping mengakhiri dengan harapan segala pertanyaan dan teguran yang dibangkitkan akan diberi perhatian yang sesungguh. Pertanyaan-pertanyaan kawasan yang spesifik akan Taiping bangkitkan dalam perbahasan peringkat jawatan kuasa. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Taiping. Seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Kalabang.